Assalamualaikum dan juga salam sejahtera buat semua yang sudi untuk menonton video ini di channel Aviseri. So, hari ini saya nak ceritakan tentang seorang pelayar legenda yang berbangsa Melayu yang dikenali sebagai Panglima Awang. Jadi, kalau kita tanya dekat budak-budak zaman sekarang ataupun orang-orang yang berada di sekeliling kita, mungkin ramai yang tak kenal siapakah individu yang bernama Panglima Awang ni. Panglima Awang atau dikenali sebagai Henry the Black ataupun Henry of Melaka ialah pahlawan daripada Melaka yang berkhidmat di bawah Sultan Mahmud Shah, iaitu Sultan terakhir Melaka. Pada tahun 1511 telah berlaku sebuah peristiwa hitam dalam sejarah ketamadunan tanah Melayu, iaitu di mana kerajaan Melaka telah pun diserang oleh pihak Portugis yang dipimpin oleh Lopez de Sequeira dan juga Ferdinand Magellan pada waktu itu. So, apabila kota Melaka telah ditawan oleh Portugis pada waktu itu, pada tahun 1511, jadi ramai orang Melayu telah dijadikan sebagai hamba untuk orang-orang Portugis, sama ada untuk dibawa balik ke Portugal ataupun untuk mengikut mereka dalam pelayaran mereka. Jadi Panglima Awang telah diambil oleh Ferdinand Magellan untuk menjadi jurubahasa ataupun translator untuk Ferdinand Magellan meneruskan misi mencari rempah ratus di Kepulauan Melayu pada waktu itu. Setelah menjadi translator ataupun jurubahasa untuk Ferdinand Magellan, disebabkan kebolehan Panglima Awang dalam pelbagai bahasa, jadi Ferdinand Magellan telah memutuskan untuk membawa Panglima Awang pulang ke Portugal dan menetap di sana untuk beberapa tahun. Jadi pada tahun 1512 bermulalah cerita pelayaran ke seluruh dunia Panglima Awang dengan mengikuti majikannya Ferdinand Magellan untuk kembali ke Portugal dan menetap di sana. Jadi setelah beberapa tahun Panglima Awang menetap di Portugal, pada tahun 1517 ketika kerajaan Portugal sedang lemah, Ferdinand Magellan telah memutuskan untuk bekerja dengan Raja Sepanyol waktu itu, iaitu Raja Charles I, dan memberitahu plan Ferdinand Magellan untuk membuka jalan baru untuk Sepanyol menguasai perdagangan rempah ratus di Asia Tenggara. So, pada tahun 1519, Ferdinand Magellan ni dia memulakan sebuah ekspedisi barulah untuk membuka jalan baru ke Asia Tenggara melalui Lautan Pasifik untuk Raja Sepanyol menguasai rempah ratus di Asia Tenggara pada waktu itu. Jadi dia memulakan perjalanannya ke Lautan Atlantik dan berhenti untuk seketika di Amerika Selatan. Pada tahun 1521 pula, Ferdinand Magellan ni dan juga 270 orang anak kapal dia telah berjaya sampai ke Kepulauan Filipina pada waktu itu, dan dia telah berhenti di sebuah kepulauan yang dinamakan sebagai Kepulauan Cebu yang dirajai oleh seorang raja yang bernama Raja Humabon. Setelah sampai ke Kepulauan Cebu pada waktu itu, Ferdinand Magellan ni dan juga ramai anak-anak kapal dia tak faham ataupun tak menguasai bahasa di Kepulauan Filipina. Jadi Panglima Awang telah dijadikan orang utama untuk mencari bahan makanan, sumber bantuan dan juga pelbagai bekalan daripada penduduk setempat dan juga Raja Humabon di situ. So, disebabkan banyak bantuan yang telah diberikan oleh Raja Humabon kepada Ferdinand Magellan dan juga anak-anak kapalnya pada waktu itu, jadi Raja Humabon ni telah meminta Ferdinand Magellan dan juga anak-anak kapalnya untuk membantu Raja Humabon menamatkan sebuah pemberontakan di sebuah perkampungan yang dinamakan sebagai Perkampungan Mactan yang telah dipimpin oleh ketua kampung di situ yang bernama Lapu-Lapu. Bukan Lapu-Lapu tu, Lapu-Lapu ni. So, disebabkan bantuan dan juga pertolongan telah diberikan Raja Humabon, Ferdinand Magellan ni pun setuju untuk bantu Raja Humabon menamatkan pemberontakan tersebut. Jadi dia telah menghantar 60 orang anak kapalnya bersama dengan dia, Ferdinand Magellan sendiri, untuk menyerang kampung Lapu-Lapu pada waktu itu. Tapi disebabkan Lapu-Lapu telah mengetahui perkara tersebut akan berlaku, beliau telah menyediakan lebih kurang 1,600 orang pahlawan di kampung Mactan
untuk membantu beliau mengalahkan Ferdinand Magellan yang hanya mempunyai 60 orang anggota sahaja pada waktu itu. Di dalam pertempuran itu, atau dikenali sebagai Pertempuran Mactan dalam sejarah Filipina, Ferdinand Magellan telah terbunuh disebabkan terkena panah beracun. Jadi menyebabkan kapal Ferdinand Magellan itu tidak mempunyai seorang ketua. So dengan terbunuhnya Ferdinand Magellan, anak-anak kapal Ferdinand Magellan tu diorang ramai-ramai telah bersetuju untuk memilih Panglima Awang ataupun Henry the Black sebagai ketua kapal yang baru disebabkan kebolehannya untuk berbahasa di sekitar Asia Tenggara. Jadi untuk meneruskan ekspedisi ke Kepulauan Rempah, Panglima Awang telah dipilih menjadi ketua kapal yang baru. Sebelum mereka meneruskan perjalanan daripada Filipina ke Kepulauan Rempah ataupun ke Kepulauan Maluku serta Kepulauan Melayu, Raja Humabon ni dia telah bagi berlian dan juga perhiasan untuk dijadikan sebagai macam hadiah lah kepada Raja Sepanyol pada waktu itu, iaitu Raja Charles I. Tapi disebabkan ketamakan Raja Humabon ni, dia telah menyerang hendak Henry the Black ataupun Panglima Awang bersama dengan pengikut-pengikutnya, sehingga dikatakan dalam diary Figareta hanya 28 orang sahaja yang berjaya selamat untuk meneruskan perjalanan ke Kepulauan Rempah ataupun Kepulauan Melayu pada waktu itu. Antonio Figareta juga menyatakan dalam penulisan dia, dia kata lebih kurang 27 orang termasuklah diri dia telah selamat kembali ke Portugal. Tetapi Panglima Awang tidak mengikut mereka kembali ke Portugal. Sebaliknya, setelah berjaya melakukan ekspedisi pelayaran daripada Portugal ke Kepulauan Rempah ataupun Kepulauan Melayu melalui Lautan Pasifik, Panglima Awang telah memilih untuk menetap dan juga kembali ke kampung halaman dia, iaitu Kepulauan Melayu. So kalau kita recap balik perjalanan Panglima Awang, pada tahun 1611 ni dia telah dirawat oleh Portugis dan telah diambil menjadi hamba kepada Ferdinand Magellan untuk dijadikan sebagai jurubahasa ataupun translator pada waktu itu. Pada tahun 1612 dia telah ikut Ferdinand Magellan daripada Kepulauan Melayu kembali ataupun pergi ke Portugal untuk menetap di sana beberapa tahun. Dan pada tahun 1619 ketika Ferdinand Magellan memulakan ekspedisi ke Asia Tenggara melalui jalan yang baru, daripada Portugal dia telah pergi ke Amerika Selatan melalui Lautan Atlantik, dan pada tahun 1620 daripada Amerika Selatan melalui Lautan Pasifik, dia dan juga Ferdinand Magellan telah tiba di Kepulauan Filipina. Pada tahun 1621 daripada Kepulauan Filipina, dia telah kembali semula ke Kepulauan Melayu, menjadikan dia ialah insan ataupun orang yang pertama mengelilingi dunia secara teorinya ataupun secara perjalanannya, mengelilingi dunia satu bulatan daripada Kepulauan Melayu kembali ke Kepulauan Melayu melalui Lautan Pasifik. Jadi itu sahaja cerita saya pada hari ini. Saya harap dengan penceritaan saya tentang Panglima Awang ni dapat membuka mata orang-orang Melayu untuk lebih mengenali siapakah tokoh-tokoh hebat yang berada di alam Melayu, dan juga belajar untuk menghargai sejarah dan kehebatan ketamadunan Melayu pada waktu dahulu untuk dijadikan sebagai pembakar semangat untuk meneruskan hidup di masa depan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.